dia. DAP cakap Cina lagi. Kalau sebelah sana dengar, dia ada dua reaksi. Satu, dia dengar DAP cakap Cina lagi, dia takut, dia tak mau dengar. Satu lagi, dia kalau tak dengar DAP, dia tak boleh tidur. Tiap-tiap hari kena DAP, 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 DAP. Banjir DAP, tak hujan DAP, tak boleh tidur DAP, tak boleh mandi DAP, tak boleh berak DAP, semua DAP. Dua jenis reaksi kalau di sebelah sana. DAP, DAP, DAP. Sebab mengapa? Sebab kalau dia nak lawan jaga ekonomi, dia tak mampu lawan. Tadi saudari Aiman Atira dah sebut dah apa dasar-dasar yang kita nak lakukan. Sebab kalau betul-betul dia pandai jaga ekonomi, kita takkan nampak. Kita jangan cakap yang jauh. 2 tahun ini hidup dalam pandemik, saya tak pernah bayangkan di negara Malaysia, ini bukan negara luar, ini bukan negara dunia ketiga. Kita kata kita negara Malaysia bagus, hebat, Melayu hebat. Tapi saya tak pernah sangka dalam hidup saya akan nampak rakyat Malaysia terpaksa kibar bendera putih sebab lapar. Betul atau tidak? Kalau dia pandai jaga ekonomi, dia memang tak boleh lah. Bab lawan jaga ekonomi, dia tak boleh lawan kita. Bab jaga rakyat, dia tak boleh lawan kita. Kalau dia pandai jaga rakyat, kita tak nampak. Pandemik itu, masa pandemik, pengkhianat kata apa? Kalau Pakatan Harapan masih memerintah, ramai akan mati. Tapi syukur, kita memang benda wabak ini, kejadian semula jadi, kecuaian manusia, kita mengaku. Tapi syukur zaman Dr. Zul jadi Menteri Kesihatan, kita tak ada nyawa yang terkorban kerana COVID-19. Apabila pengkhianat kata di bawah pemerintahan Pakatan Harapan akan lebih ramai orang mati, kita tak ada orang yang mati sebab COVID. Tuhan bayar cash. Di bawah Perikatan Nasional, di bawah Barisan Nasional, lebih 30,000 rakyat Malaysia meninggal dunia kerana COVID. Bab jaga rakyat, dia tak boleh lawan kita. Betul atau tidak? Sampai bab nak debat pun dia tak mampu lawan. Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, okey, tak apa. My pilihan raya, kita gentleman. Saya nampak kat Indonesia, apabila mereka berdebat, apabila ada pemilihan, pemilu presiden, Jokowi lawan dengan Prabowo, debat presiden, calon-calon presiden, debat. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, mai jom kita debat. Mana-mana calon daripada parti ke, daripada pakatan-pakatan yang nak jadi calon Perdana Menteri, mai kita debat. Ya, Perdana Menteri sekarang, Ismail Sabri kata apa? Debat bukan budaya kita. Jadi apa budaya kita? Ada orang kata rasuah budaya kita. Itu dah ketinggalan zaman. Rasuah itu, kalau nak rasuah, apa maksudnya rasuah? Rasuah maksudnya ada orang bagi duit, ada orang terima duit. Betul atau tidak? Itu rasuah. Sekarang mereka dah tak rasuah. Mereka sakau terus. Tak kira you bagi ke tak bagi, dia ambil. Dia sakau. Jadi bab jaga rakyat tak boleh lawan kita, bab ekonomi tak boleh lawan kita, bab debat pun tak boleh lawan kita. Last dia buat apa? Dia kata Steven Sim komunis. Steven Sim tak pandai cakap bahasa Melayu. DAP ini jahat dan sebagainya. Saudara-saudari yang saya kasihi, itu saja yang dia ada pada hari ini. Perkauman dan agama. Dan saya harap kita jangan kena tipu lagi. Jangan salah faham. DAP kita lawan UMNO bukan sebab dia jaga Melayu. Jangan salah faham. Ada orang dengar, betul ya, bukan sebab dia lawan. Bukan. Saya orang Cina. Saya orang Cina ke apa? Cina. Wasa foreign mah. Tadi saudari ni orang Cina ke apa? Malayan, orang Melayu cakap bahasa Cina. Bagi satu tepukan. Saya orang Cina. Saya sayang orang Cina, saya sayang kaum saya sayang bahasa ibunda saya sayang agama saya. Itu tak salah. Betul atau tidak? Bang Mat orang Melayu. Bang Mat saya orang Melayu, salah ke tak? Salah ke tak? Bang Mat orang Islam, Bang Mat saya Islam, salah ke tak? Tak salah. Saudara-saudari, apabila kita kata kat mereka resis, perkauman, asabiah, maksud kita bukan sebab dia jaga Melayu ke, dia sayang Melayu ke, dia sayang Cina. Sayang kepada bangsa sendiri itu tidak salah, pakcik. Tak salah. Hak yang salah itu apa? Hak yang salah itu ialah
kita sayang, kita sokong kepada bangsa sendiri atas dasar kemungkaran, atas dasar kejahatan. Setuju atau tidak? Itu yang kita lawan UMNO. Saya orang Cina, jadi saya kena sokong ini menteri Cina, walaupun dia jahat, walaupun dia fitnah, walaupun dia curi rakyat, duit rakyat, walaupun dia khianat rakyat, saya kena sokong sebab dia Cina. Itu rasis. Saya orang Melayu, kita kena sokong pembesar Melayu ini, walaupun dia curi, dia sakau, dia khianat, kita kena curi sebab dia Melayu. Itu rasis. Setuju atau tidak? Jadi lepas ni jangan cakap, oh, Pakatan Harapan ni tak sayang. Tak salah. Saya orang DAP, saya cakap orang Melayu sayang Melayu, tidak salah. Orang Islam sayang Islam, tidak salah. Setuju atau tidak? Tadi saudari Aimat Atira kata apa? Surah Al-Maidah 8. Saya pergi cek. Saya cek Dia kata boleh. Jadi dia kata orang Islam, orang bukan Islam boleh cek. Saya cek tadi. Saya cek, saya nampak, dia cakap tentang keadilan. Dia kata orang Islam ni kena berlaku adil, betul. Kok cek salah pula. Nanti cek yang komunis punya saya tak tahu. nak sahkan. Saya cakap kena berlaku adil. Kalau benci sekalipun dengan kaum itu, mungkin ada kebencian, mungkin. Kalau benci sekalipun dengan orang Cina, tetap kena berlaku adil. Setuju? Betul? Sahkah tak? Ke itu versi komunis? Sah? Sah kalau tepuk tangan sikit. Saya baca dan saya kata dalam hati saya, kalau pemimpin Islam tu berpegang kepada apa yang dikatakan oleh Al-Quran tadi, saya orang Cina. Saya angkat pemimpin itu jadi pemimpin saya angkat pemimpin itu jadi Perdana Menteri saya angkat pemimpin itu jadi ketua saya. Tidak ada soalan. Orang Cina setuju atau tidak? Setuju tak? Orang India setuju tak? Kalau seorang pemimpin itu, dia melaksanakan prinsip tadi, kena berlaku adil dalam apa jua keadaan, sampai kalau benci pun dengan kaum itu, dia kena adil. Kalau macam itu tidak ada masalah. Malah kalau macam itu, saya sangat-sangat berharap, saya orang Cina di Malaysia, rakyat Malaysia, bukan rakyat Thailand, bukan rakyat China. Saya sangat-sangat berharap pemimpin Melayu saya ni, dia kena sayang agama sangat-sangat. Lagi dia sayang agama dia, lagi dia buat perkara yang dituntut oleh agama dia dalam Quran tadi, lagi saya akan sanjung dan angkat dia sebagai Perdana Menteri dan sebagai ketua saya. Bab jaga rakyat tak boleh lawan kita. Dia boleh lawan Steven Singh komunis. Tadi dah kata, kalau kita komunis, siasatlah. Kalau kita jahat, kita lawan perlembagaan, tangkaplah. Polis di tangan mereka, kita hanya ada 22 bulan. Kalau betul-betul kita jahat, jangan guna ni untuk buat modal. Siasat, tangkap, haramkan kalau kita jahat, kalau kita betul-betul ini. Mereka tak buat benda ni sebab dia tahu dia duk ranjau rakyat. Orang Cina dia bila sebut ranjau ni dia kena hati-hati. So R dengan L ni susah sikit lidah Cina kan. Ranjau maksudnya kalau dia tengah tipu rakyat, dia tahu dia tengah tipu, dia tengah kelentong rakyat. Jadi dia memang tak dan dia boleh cakap, dia ceramah, dia boleh buat kat TikTok, buat kat Facebook, tak berani dia ambil tindakan sebab dia tahu sah. DAP ke Pakatan Harapan ke, kita parti terdiri daripada rakyat Malaysia yang setia kepada Malaysia dan perlembagaan Malaysia. Saya nak settle hari ini. Saya nak settle pada hari ini. Saya sekarang ketua DAP, pengerusi DAP negeri ada di sini. Saya setiausaha organisasi kebangsaan. Selepas Anthony Lok setiausaha agung, saya setiausaha organisasi. Saya nak settle benda ni kat sini. 4 perkara yang mereka duk pusing. Sekarang handphone boleh keluarkan, boleh tekan video. Rekod, hantar ke orang kampung. Ni ketua pemimpin pusat DAP tengah buat pengakuan. Angkat handphone, buat video. Tadi Pak Bisani kan angkat handphone. Perkara pertama, agama Islam, agama persekutuan. DAP sokong. Settle, tak ada masalah, settle. Perkara kedua, ada apa? Ulang. Sebab dia baru rekod. Okey, perkara pertama, agama Islam, agama persekutuan. DAP sokong, tak ada masalah, settle.
Perkara kedua, Raja-Raja Melayu. Tak ada masalah. DAP sokong, settle. Kita junjung Raja-Raja Melayu. Daulat tuanku. Perkara ketiga, perkara 153. Kedudukan istimewa orang Melayu, orang Bumi Putra Sabah Sarawak, orang asli dan kepentingan sah kaum-kaum lain di Malaysia. DAP tak ada masalah. Kita sokong, settle. Dan yang keempat, bahasa Melayu, bahasa rasmi negara kita, negara Malaysia. Saya ni tak pandai sangat bahasa Melayu. Pernah, masa saya mula-mula jadi ahli parlimen 2013, mereka keluar poster, 10 orang ahli parlimen DAP yang tak fasih bahasa Melayu. Salah seorang Steven Sim, saya lah. Ketawa apa? Memang saya mengaku saya buat cempedak di luar pagar. Ambil galah, tolong jolokkan. Saya budak baru belajar. Kalau salah, tolong tunjukkan. Saya masih belajar lagi. Tapi, ini bukan nak tunjuk. Ini nak tunjukkan apa? Bukan nak tunjuk sombong. Ini nak tunjukkan kita junjung bahasa Melayu. Sekurang-kurangnya. Saya dah terbit sebuah buku puisi dalam bahasa Melayu. Tajuk pun sedap. Dalam salju ada bunga. Tu dia. Sempoi. Dan saya juga terbit sebuah buku komentator. Saya rasa tak ramai ahli politik kat Malaysia ini. Ya, jangan cakap Cina lah, yang Melayu pun tak. Tulis buku komentari tentang hikayat Hang Tuah dalam bahasa Melayu. Jadi, bab bahasa Melayu, bahasa rasmi negara kita, Malaysia, DAP sokong, tak ada masalah, settle. Jadi kita jangan bagi dia tipu lagi benda ini. Bab jaga rakyat memang dia tak dan. Bab jaga ekonomi dia tak dan. Bab debat pun dia tak berani. Sebab dia nak uruskan telok pun tak ada telok. Tak berani, tak ada. Jadi dia hanya boleh mainkan kaset-kaset lama. Kaset apa? Kaset perkauman. Isu-isu agama. ISET sekarang. Tapi sekarang tengok siapa yang tengah kalut dengan ISET sekarang. Zaman kita, ISET dibawa oleh 2 orang menteri. Nama siapa? Saifuddin Abdullah dan Watia Murti. Betul atau tidak? Betul lah. 2 orang menteri. Dua-dua orang menteri ini sekarang, seorang di sebelah Perikatan Nasional, seorang sokong Barisan Nasional. Mereka nak cakap apa? ISET ini bukan Bahmat yang bawa. Malah kat DAP Linkis yang kata ISET ini bukan perkara penting. Kita kena tengok dulu keadaan rakyat Malaysia. Tapi dia jadikan modal. Saya nak bagi satu cerita sebagai penghujung kepada perkongsian saya, sebab saya tahu ramai lagi tengah tunggu. Bab tadi dia kata dia takut-takutkan rakyat kalau DAP berkuasa, azan tidak ada. Tu dia. Pulau Pinang macam Selangor, dah hampir 15 tahun DAP menjadi kerajaan bersama dengan rakan-rakan Pakatan Harapan. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Azan ada atau tidak? Ada atau tidak? Ni tak ada. YB Sani kata tak ada. Mengapa? Nanti saya jawab. Saya dulu, masa kat ceramah, saya selalu bangga. Saya kata, saya kapiak, saya tak faham sangat tentang agama Islam. Tapi bila mai kat pentas, saya kata, di Pulau Pinang satu-satunya negeri yang azan subuhnya 2 kali. Tepuk sikit. Dan bila saya mai kat Perlis, kawan saya, Mufti Perlis, saya pun anggap dia sifu juga. Dulu dia orang Bukit Pentajam, dia memang orang Bukit Pentajam, Kampung Mengkuang. Dia kata, Steven, salah tu. Salah, takut juga. Bab ni, kapiak kan. Takut juga. Dia kata, salah, macam mana salah Datuk? Dia kata salah sebab di Malaysia ni, bukan saja Pulau Pinang azan subuh 2 kali. Perlis pun azan subuh 2 kali. Betul atau tidak? Jadi, hak yang kata tak ada azan kat Pulau Pinang, sama ada dia tak bangun subuh, ataupun dia tak mandi wajib. Tengok, orang Cina dia tengah-ngah apa maksudnya. Bagi penjelasan sikit. Jadi dia kata, kalau DAP perintah azan tak ada tipu. Kalau DAP perintah, ini cerita paling hot lah. Kalau kat Penang dia kata, orang Melayu semua kena halau. Semua kena halau mai kat Perlis. Sini ada orang ramai Melayu Penang yang kena halau. Dia kata apa? Kampung orang Melayu dirobohkan. Dan yang antara yang paling famous, Kampung Tok Subuh. Pernah dengar tak? Pernah? Kalau pernah dengar, tepuk sikit.
Pernah dengar? Sebab apa? Dengar dari mana? Dengar daripada ceramah mereka lah. Mereka kata, oh tengok DAP kejam, zalim, dia robohkan kampung Tok Subuh orang Melayu punya. Betul? Ada? Pakcik mengangguk, betul ya, ada. Hari tu dia hantar TikTok, kata betul, kampung Melayu Tok Subuh dah kena roboh. Saudara-saudari yang saya kasihi, ini last cerita, last sebagai penutup. Kampung Tok Subuh ini saya paling tahu. Kenapa? Sebab dia kawasan saya, kawasan Bukit Mentajam. 2013, mereka terima notis kena halau. Ini kampung memang orang Melayu, lebih kurang 56 keluarga, lebih kurang 52 buah keluarga. Dah tinggal sana beberapa generasi. Tiba-tiba dapat notis kata tanah ini tak tahu macam mana, di bawah kerajaan dulu, Barisan Nasional, dia tukar tangan, mai sini, mai sana, pimai, tiba-tiba dah jadi milik swasta. Tak tahu macam mana. Walaupun mereka dah tinggal sana lama. So pemilik swasta kata, kita nak halau, kita nak buat pembangunan. Jadi dia pun jam lah, dia jam. Masa itu penduduk kampung tok UMNO. Jadi first dia tak akan cari hak yang DAP baru naik. Saya DAP baru naik saja masa itu ahli parlimen 2013. Dia tak akan cari saya, ni DAP jahat, komunis, kapiak. Kita cari UMNO dululah. Sebab mereka ahli UMNO. Pi cari ke UMNO, dia kata, kesian kita Datuk, kita kena halau penduduk kampung 52 buah keluarga. Dapat pampasan 3,000, 5,000. UMNO kata apa? Ni tanah grant siapa? Grant pemilik swasta lah. Kalau grant pemilik swasta, tak boleh lawan lah. Tak ada nak lawan. Ambil lah 3,000, ambil 5,000, pergi lah. Kita pun tak boleh buat apa. Pemilik swasta kan. Ini undang-undang negara kita lah. Kita ikut undang-undang Australia. Tak tahu mengapa Australia ada grant, dia jadi raja. Kena halau. Jadi dia pun jam. UMNO pun tak nak tolong dia. Tiba-tiba, so 26 keluarga, separuh daripada keluarga itu, dia kata tak apalah, Datuk, ketua bahagian kita dah suruh kita pindah, kita ambil lah 3,000 pindah. Tapi 26 buah keluarga lagi, dia tak rela, dia tak sanggup, dia kata kita mau lawan. Hari itu, Muhyiddin Yassin, masa itu dia Tan Sri Muhyiddin Yassin, orang UMNO. Lah ni dah jadi pengurusi bersatu, nama Mahyadin Yassin. So, Tan Sri Muhyiddin Yassin, masa itu UMNO, dia mai kat Bukit Mentajam. Ni geng yang 26 keluarga yang belum pindah tu, masih UMNO lagi, mai cari Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tan Sri, tolonglah kita, RM3,000 nak beli rumah kat mana? Mai kanggang pun tak cukup. Tolong kita. Muhyiddin Yassin kata ni, ada bayar pembahasan, ada. Tanah swasta, atas tanah swasta. Tak ada lah buat apa, kena pindah. Buntu, jam. Akhirnya, mau tak mau, terpaksa pergi cari DAP. Jahat, kapiak, komunis. Dia mainlah cari saya, ahli parlimen DAP, masa itu baru naik. Bulan Jun saya ingat. Bulan 5 saya jadi ahli parlimen. Buat kali pertama masa itu baru jadi YB. Wah, syok. Oh. Bulan 6 mereka mai saya. 26 keluarga itu mai cari saya. Dia cakap, YB, sekarang kita kena halau. You kena tolong kita. Saya kata, saya kena tengok kes. Saya tengok kes. Saya tengok kes, tengok dokumen, tengok sejarah, tengok grant. Dulu tanah korang, abang saya tiba-tiba pimai-pimai jadi tanah orang swasta. Tak tahu lah YB, kita pun tak tahu, buntu jam dah. Kita kata kat UMNO tak boleh tolong. Saya kata okeylah, kalau hampa percaya kat aku, saya cuba sedaya upaya. Tapi mungkin kena pergi court, mungkin kena masuk, keluar masuk mahkamah, keluar masuk. Terima kasih. Sampai berpeluh-peluh. Ni bila lawan UMNO tu macam ni lah. Saya tengok YB Sani pun berpeluh-peluh. So saya kata you kena bersedia, kita kena naik turun mahkamah, naik turun pejabat tanah, naik turun pejabat menteri, semua kena buat. Mereka orang kampung. Memang bukan orang kaya. Dia penduduk yang sederhana, ramai yang tak kerja, warga emas. Jadi dia kata okeylah YB, tak ada jalan dah, kita dah pergi merayu ke UMNO, kita sampai kita kata ini DAP kejam nak halau kita, UMNO pun tak layan. Kita tak ada jalan, kita ikutlah apa YB nak buat, kita ikut. Jadi kita ikutlah. Saya bagi mereka khidmat guaman percuma, kita bagi peguam percuma, naik turun mahkamah, kalah. Mahkamah rendah kalah, pergi buat rayuan, kalah lagi. Kalah, saya kata tak apa, kalau apa percaya dengan saya akan terus lawan. Sebab kita ni, prinsip kita ialah lawan tetap, lawan tetap, lawan sampai menang. Jadi kalah kat mahkamah tak apa, kita masih ada lagi chance. Saya pergi jumpa dengan pemaju swasta, orang Cina, toke Cina lawan Cina sekarang. Dia kata DAP ni Cina. Kita kata kita nak keadilan, tak kira Cina, Melayu, India, yang penting keadilan. Setuju atau tidak? Jadi saya pergi cakap kat toke, saya kata
Saya tahulah hampa ada geran tanah. Tapi saya tahulah hampa ada connection dengan menteri-menteri persekutuan masa itu, Barisan Nasional, Menteri Persekutuan. Saya tahu, lawyer hampa pun orang MCA. Oh, lawyer dia memang orang MCA, pernah jadi calon lawan Lim Guan Eng. So, saya tahu hampa ada orang besar. Tapi you jangan ingat, ini penduduk kampung, korang panggil setinggan, kita panggil dia peneroka. Korang jangan ingat, penduduk kampung ni anak yatim. Korang ada kerajaan persekutuan, kita ada kerajaan negeri Pulau Pinang. Jangan main-main dengan kita. Dia pun takut sikit lah. Takut sikit, gentar sikit. Oi, YB ni guna kuasa politik pula. Saya kata bukan. Kita kena adil, fair. Hang bagi 5,000, 3,000, mereka nak pergi mana? Rumah nak beli kat mana? Ini orang tua. 76 tahun, 80 tahun. Okeylah YB, macam mana sekarang? Saya kata busuk-busuk you kena naikkan pampasan. Bincang punya bincang. Akhirnya dia setuju tambah pampasan sehingga RM42,500. Daripada 3,000, 5,000, hak yang UMNO kata ambil 3,000, belah. Kita sampai 42,000. Lepas ambil 42,000, saya orang kampung ingat, wah syok lah, okey dah, dapat duit. Saya kata belum. Belum. Sebab masa kita lawan, saya dalam ceramah kata, takkan Tok Subuh hilang di dunia. Lah cerita ni dah lah. Takkan Tok Subuh hilang di dunia. Kalau I bagi dia 42,000, dia lari, dia belah, maka Tok Subuh hilang di dunia. Lepas tu Bang Mat akan cari saya. Mana Tok Subuh? So saya tak boleh bagi Tok Subuh hilang di dunia. Saya tengok, tepi tanah mereka, kampung Tok Subuh juga ada tanah kerajaan negeri. Saya bagi tahu Lim Guan Eng, Ketua Menteri Pulau Pinang masa itu, DAP, Kapiak, Cina. Saya bagi tahu dia, saya kata, STM, ada tanah kosong, penduduk miskin, tak ada tempat nak pergi. Bolehkah kerajaan negeri bina rumah, kita bagi mereka rumah itu? Lim Guan Eng tengok dokumen, tengok sini, tengok sana. Boleh. Memang ini kewajipan kerajaan untuk menjamin hak keperumahan. Jadi kita bina rumah, kos lebih kurang 100,000, kita bukan bagi free. Jangan terbuat lagi, bukan bagi free. Kita minta penduduk kampung bayar RM25,000 setiap seorang daripada wang pampasan mereka. Mereka dapat daripada pemaju, ambil setengah daripada sebahagian daripada wang pampasan tu, RM25,000. Dapat seorang sebiji rumah RM100,000. Sampai ke hari ini, kampung Tok Subuh masih ada lagi. Cerita yang sama. Kampung Cubadak 2013 sama. Cubadak dekat KL. Pemerintahan Najib Razak, UMNO. Sama juga kena halau. Dah nak balik dah. Cepat lewat dah. Takut besok subuh tak bangun. 2 kali azan. So, Cubadak di bawah pemerintahan Barisan Nasional UMNO 2013 kena halau. 10 tahun kemudian sekarang Cubadak dah hilang. Kampung Tok Subuh, mereka kena halau juga pemaju swasta di Pulau Pinang. 10 tahun kemudian di bawah kerajaan DAP Pakatan Harapan, Kampung Tok Subuh masih ada lagi. Takkan Tok Subuh hilang di dunia. Jadi sekian saja perkongsian saya. Saya harap kita jangan kena racun lagi. Dan saya yakin dengan keadaan kehadiran macam ini, saya yakin kita boleh menang. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Steven Sim. 谢谢。哇，你很有精神。